Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan beri kesempatan kepada kami lagi untuk beribadah. 主，我们为今早你再次施恩，使我们有机会敬拜你而感谢。 Hati kami senantiasa mengingat hamba-Mu yang setia yang sedang berjuang di dalam medan pemberitaan Injil. 我们的心也同样在纪念你忠心的仆人唐崇荣牧师如何在战场上为主传福音。 Kami mengucap syukur untuk satu minggu KKR yang sudah berlangsung di Amerika Latin. 我们也为唐牧师已经在南美洲和中美洲已经为期差不多1个多礼拜的布道行程而感恩。 Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang diberitakan untuk setiap orang yang hadir dan juga para panitia dan penata layan. 我们为已经传开的福音，为当地的同工们以及为出席的每一个人而感恩。 Kami berdoa bagi minggu di depan di mana masih ada beberapa kota lagi yang akan mendengar firman Tuhan. 我们也不忘记要纪念接下来的行程，还有许多的城市需要听主的福音。 Kami berdoa kiranya Tuhan beri kuasa kepada hamba-Mu Pendeta Stephen Tong. 愿主将你的大能赐给唐崇荣牧师。 Kami berdoa supaya kiranya Tuhan memberikan isi hati-Mu dan menggerakkan banyak orang untuk boleh hadir. 愿主将你的心意赐给他，并也以此吸引更多的人来到你面前。 Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkanlah hati kami ya Tuhan. 主啊，现在我们将要听你的话语，求主预备我们的心， Biarlah kami memperhatikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. 愿我们得以认真而细心的留意你所要传讲的信息。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. 主内弟兄姊妹，大家早安。 Kita mengucap syukur Tuhan beri kesempatan untuk boleh bersama-sama saudara pada pagi ini. 特别的感恩，今早可以有机会来到大家当中。 Sambil kita terus mendoakan Pendeta Stephen Tong untuk menyelesaikan tugasnya di Amerika Selatan. 同时也让我们私下不停的为唐崇荣牧师在南美洲和中美洲的布道行程祷告。 Tanggal 8 September ini, 61 tahun yang lalu, Billy Graham memimpin KKR yang besar di kota Los Angeles. 在今年的9月8号呢，恰巧是61年前的葛培林牧师在洛杉矶主持一场布道。 Pada waktu itu mereka menggunakan satu stadion yang disebut sebagai Los Angeles Coliseum. 在当时呢，他们所用的一个场地名为洛杉矶的一个大的广场。 Pada puncaknya yang hadir adalah 134.000 orang, 134.254 orang. 其中的一场最多人参与的那一场有134200多人参加。 Dan yang hadir ini memecahkan rekor sepanjang sejarah daripada stadion ini. 这可以说是创造了有史以来可以坐满那个地方的人数。 Karena setelah itu stadion ini direnovasi dan jumlahnya atau kapasitasnya semakin berkurang dan semakin berkurang tinggal 70.000 lebih. 在那一天之后呢，这个场地不停的维修，而每次维修当中的座位的数量不停的减少。 Karena memecahkan rekor, maka penyelenggara daripada stadion itu membuat satu prasasti untuk menyatakan bahwa inilah orang paling banyak hadir sepanjang sejarah di dalam stadion ini. 由于那一场布道会已经破了纪录，所以呢，当时那边的工作人员就专门为了这件事做了一个纪念碑。 Seperti biasa di dalam semua kegiatan atau kebaktian yang diberkati Tuhan, Billy Graham selalu menekankan satu hal. 而在每一场主所赐福的聚会和布道会当中，葛培林牧师总是强调一件事情。 Billy Graham mengatakan ini bukan saya yang membawa orang-orang datang ke tempat ini demikian banyak. 葛培林牧师说，并不是靠着我的能力吸引这么多人来到现场， Tetapi Tuhanlah yang menggerakkan mereka untuk hadir. 反而是上帝吸引他们、感动他们来。 Di dalam acara peresmian prasasti itu Billy Graham berkata, 在这个纪念碑的成立仪式当场呢，葛培林牧师说， ini bukan satu sambutan atau satu ucapan kepada saya sendiri, tetapi kepada ribuan orang yang melayani bersama-sama saya di dalam KKR ini. 他说今天这个仪式并不单是为了纪念我，而是同样要纪念所有一起为了今天那一场的布道会而努力的每一个同工。 Lalu dia menceritakan satu cerita pendek yang sangat menarik. 他当时就讲了一个非常简短但有意思的故事。 Ada seorang yang kehilangan penglihatannya, lalu dia pergi ke dokter. 有一个人失明了，他去看医生。 Sampai di sana dokter mengobati dia, operasi atau apalah, dan kemudian penglihatannya kembali. 然后医生就这样治好了他的眼睛，他就重见光明。 Tetapi setelah penglihatannya kembali, ingatannya menjadi hilang. 但是重见光明之后呢，他的记忆出现了问题。 Lalu dia balik lagi ke dokter, dia berkata, dokter sekarang ingatan saya hilang. 他就回到这医生说：“医生啊，现在我的记忆好像消失了一段。” Lalu dokter mengobati lagi dan ingatannya kembali, tetapi penglihatannya yang hilang. 结果医生就继续治疗，然后他的记忆恢复了，但是呢，眼睛又失明了。 Demikian terus menerus sampai beberapa kali.
就这样反复了好几次之后， Hanya satu yang kembali, satunya hilang. 他只能有一样是恢复的，另外一样必须消失。 Lalu dokter mengatakan Bapak harus memilih mau ingatan atau mau penglihatan. 医生就只好告诉他，你只能选一样，你要重见光明，还是要恢复记忆？ Akhirnya orang itu mengambil keputusan, dia berkata saya memilih penglihatan. 结果那个人就决定说，我要重见光明。 Karena bagi saya tidak penting apa yang sudah terjadi di belakang, tetapi yang penting adalah saya mau berjalan kemana. 因为对我而言，过去的已经不再重要，更关键的是我前方的路要如何走。 Billy Graham mau mengatakan dengan cerita ini bahwa kami tidak berhenti hanya sampai kepada 134.000 orang yang hadir di Los Angeles. 葛培林牧师想要用这则故事告诉大家，我们并不会因为当时洛杉矶的13.4万多人而满足， Tetapi kami menatap ke depan untuk melihat pekerjaan Tuhan yang besar di depan. 而是我们要不停的勇往直前，要看上帝接下来为我们预备怎么样更大的工作。 10 tahun kemudian, tahun 1973, 在10年后的1973年， dia memimpin KKR yang besar di kota Seoul di Korea Selatan. 他在首尔主持了一场布道会， Dan yang paling banyak hadir adalah 1,1 juta orang. 而最多人参与的一场有110多万人参加。 Di dalam cerita tadi ada satu gambaran mengenai kerendahan hati, 这则故事让我们看到一个谦卑的心， yaitu tidak mau cepat puas dengan apa yang sudah terjadi. 那就是不愿意为过去的成就而满足， Tetapi pada sisi yang lain juga ada ambisi untuk masa depan. 但同时也有对未来的愿望和抱负。 Ini menjadi satu pertanyaan bagi kita, apakah kita orang Kristen boleh berambisi? 这因此对我们基督徒产生一个问题：我们基督徒是否可以拥有抱负？ Orang sering mengaitkan ambisi dengan dosa, dengan hal-hal duniawi. 很多的人常常把抱负和世界各样的罪恶联想在一起， Dan memanglah yang terjadi demikian di dalam masyarakat kita. 而我们看到的社会也常常就是如此。 Tetapi Rasul Paulus mengatakan orang yang menginginkan jabatan penatua, dia memiliki ambisi yang baik. 但是使徒保罗说，渴慕做执事的也同样是心里有抱负的。 Di dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah dia menginginkan pekerjaan yang indah. 而在印尼文的圣经呢，翻译成渴慕美善的事。 Tetapi ada terjemahan bahasa Inggris yang menggunakan istilah dia memiliki good ambition. 但是有的英文圣经翻译成他有良好的抱负。 Mengapa Paulus mengatakan orang itu lebih baik mempunyai ambisi untuk menjadi penatua? 为什么使徒保罗说，做执事的就拥有好的抱负呢？ Karena menjadi penatua adalah satu anugerah Tuhan untuk menjaga kawanan domba yang ditebus dengan darah Kristus. 因为做执事的意味着他领受了上帝的恩，他被赋予重任，要牧养上帝用他的宝血所拯救的羊群。 Itu sebabnya menjadi penatua merupakan tugas yang sangat mulia, 因此，做长老、做执事的是非常荣耀的职分。 tetapi juga tanggung jawabnya sangat berat karena memelihara domba-domba yang ditebus dengan darah Kristus. 但当中的责任也是相当的重大，因为他们要牧养已经被耶稣基督的宝血所救赎的群羊。 Bukan saja demikian, menjadi penatua berarti dia yang pertama-tama mengalami penganiayaan di dalam gereja. 不单如此，做长老执事的意味着他们是首先在教会里遭受逼迫的人。 Ketika gereja dianiaya, maka yang pertama dianiaya adalah pendeta-pendeta dan penatua-penatua. 当教会受逼迫的时候，首先遭到逼迫的就是这些长老执事们。 Itu sebabnya kita melihat di dalam Alkitab Rasul Paulus dianiaya, Timotius juga dianiaya. 因此，我们看到圣经记载，使徒保罗遭到逼迫，然后提摩太也遭到逼迫。 Petrus dan Yohanes yang menyebut diri mereka penatua juga mengalami penganiayaan. 彼得和约翰自称自己是长老的这些人，也同样受逼迫。 Di sini kita mengerti bahwa menjadi orang Kristen tetap boleh memiliki ambisi. 因此，我们看到做基督徒依然可以有抱负、有梦想， Bahkan ambisi-ambisi yang kudus itu seharusnya kita miliki. 而且我们也应当拥有所谓的圣洁的抱负和梦想。 Pagi hari ini saya akan membagikan ambisi-ambisi dari Rasul Paulus. 今早我将向大家分享使徒保罗的抱负和梦想。 Mari kita buka bagian yang pertama, 2 Korintus pasal yang kelima. 让我们一起首先翻开哥林多后书5章。 Kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. 哥林多后书5章，我们要一起读9节和10节。 Baik bahasa Indonesia maupun bahasa Mandarin, kita membuka suara membaca bersama-sama. 让我们一起，无论是印尼语或是说中文的弟兄姊妹，我们一起开声读这2节经文。
Sebab itu 所以 juga 无 kami 论是 berusaha, 住在 baik 身 kami 内 diam di dalam 离 tubuh 开 ini 身外， maupun 我 kami 们 diam di 立了 luarnya, 志向， supaya 要 kami 得 berkenan 主的 kepadanya. 喜悦。 Sebab 因为 kita 我们 semua 众人 harus 必 menghadap 要 tahta 在基 pengadilan 督台 Kristus, 前显 supaya 露出 setiap 来， orang 叫个 memperoleh 人按 apa 着 yang 本 patut 身所行 diterimanya 的，或 sesuai 善 dengan yang 或 dilakukannya 恶 dalam 受 hidupnya ini, 报。 baik maupun jahat. Saudara sekalian, Paulus memakai istilah ambisi di dalam kata berusaha. 在这里呢，保罗他用了这个和合本圣经用了立志向这个词。 Paulus mengatakan kami berusaha, seharusnya lebih tepat diterjemahkan kami berambisi. 我们立了志向，更准确的翻译可以翻译成我们有抱负。 Karena istilah berusaha di dalam bahasa Yunaninya menggunakan satu kata yang terdiri dari dua kata, 因为这里呢，原文希腊文它用的其实是两个不同的词， yaitu philo dan time. 那就是 philo 和 time 两个字。 Philo berarti cinta, time berarti kehormatan. philo 意味着爱，而 time 意味着尊严。 Dan istilah ini adalah istilah yang negatif, yaitu menginginkan kehormatan bagi diri sendiri. 这个字其实有贬义的意思，意味着人是为自己的缘故，寻求尊荣。 Tetapi Paulus memakai istilah ini bukan untuk mencari kehormatan bagi diri sendiri, tetapi untuk berkenan kepada Allah. 但是保罗用这个字呢，并不是要表明自己为自己的缘故寻求尊荣，而是为了要荣耀上帝的名。 Kalau kita terjemahkan secara konsisten, seharusnya diterjemahkan adalah kami terus-menerus berambisi. 如果我们可以相当准确的翻译的话，这句话就可以翻译成我们不停的有抱负， Terus-menerus berambisi untuk berkenan kepada Allah. 不断的为了讨主喜悦而有的抱负。 Dengan kata lain, kita terus memikirkan pagi, siang, malam bagaimana supaya bisa menyenangkan hati Tuhan. 意味着我们一整天从早到晚不停的在思想如何讨主喜悦。 Di dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-10, 在加拉太书1章10节， Paulus mengatakan saya mencari kesukaan manusia atau mencari kesukaan Allah. 保罗就询问我到底是要讨神的喜悦还是人的喜悦？ Jikalau saya berusaha untuk menyenangkan manusia, saya bukan hamba Kristus. 如果我仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。 Saya akan berusaha untuk menyenangkan Tuhan atau mencari kesukaan Tuhan. 我要不停的努力的得上帝的心，讨上帝的喜欢。 Berkenan kepada Allah berarti berusaha untuk terus-menerus menyenangkan Tuhan. 讨上帝的喜悦，意着要不停的努力的要让主为此喜悦。 Dan itu adalah pikiran yang harusnya menguasai pikiran dan hati kita terus-menerus sepanjang hidup kita. 这样的心理，这样的态度，应当是掌管我们，并且不停的指引我们一生的路。 Kita mesti tanya apa yang kita katakan dan pikirkan berkenan kepada Allah. 我们要不停的检讨自己所言所行是否讨神喜悦。 Kita mesti uji hati dan motivasi kita berkenan kepada Allah. 我们要试验我们的心，我们的动机是否讨神喜悦。 Kita mesti memikirkan apakah rencana dan keputusan kita menyenangkan Tuhan atau tidak. 我们也要不停的检讨我们的计划、我们的决定是否讨神喜悦。 Seorang ahli perjanjian baru bernama David Garland mengatakan satu kalimat. David Garland 他身为新约圣经的专家，他说到一句话， Bahwa Paulus mendorong kita untuk tidak memikirkan the court of public opinion. 保罗因此指引我们不要在乎所谓的众人的评价， Panggung daripada opini publik. 众人所谓的公众的评语。 Di dalam zaman media sosial kita selalu memikirkan bagaimana respon orang lain. 公众的评价、公众的看法，特别是在今天的我们，特别的看似非常重要。 Zaman dulu sebelum ada internet di kampung kita memikirkan apa yang tetangga akan katakan kalau kita bertindak ini dan itu. 以前在还没有社交媒体的时候，我们住在乡村里，我们会在乎的是邻居们的看法如何。 Tetapi di kota-kota besar sekarang tetangga apartemen kita tidak bicara apapun tentang apa yang kita lakukan. 但如今住在大城市的我们的邻居常常并不在乎，也不会说我们所做的事。 Tetapi yang berbicara sekarang adalah teman-teman kita di Facebook, di media sosial, di WhatsApp, di Instagram, dan seterusnya. 但是不停的在指责、批评我们的人，却是在社交媒体上各样的平台上的评论。 Paulus mendorong kita untuk memikirkan bukan the court of public opinion, 保罗因此指引我们不要去聚焦于社会如何说， tetapi ada dua pengadilan yang harus kita pikirkan. 我们反而要在乎的是两种台。 The court of Christ approval 第一就是所谓的基督的审判台， dan the court of Christ judgment. 而另外一个就是基督的所谓的认可的平台。 Di dalam dunia ini kita terus harus pikir Tuhan setuju atau tidak setuju. 我们活在世上要不停的思想，神到底同不同意我这么做？
Karena di dalam kekekalan nanti kita akan menghadapi pengadilan terakhir daripada Tuhan Yesus. 因为将在永恒那里，我们就要面临基督的审判台。 Rasul Paulus mengatakan di dalam surat 1 Tesalonika, 在帖撒罗尼迦前书，使徒保罗也说到， orang Yahudi menyalibkan Tuhan Yesus karena mereka tidak memperdulikan apa yang berkenan kepada Allah. 犹太人定耶稣，是因为他们并不在乎神所喜悦的事是什么。 Kalau mereka memikirkan atau memperdulikan apa yang berkenan kepada Allah, 他们如果在乎和什么样的事讨神喜悦的话， mereka tidak akan menyalibkan Tuhan Yesus. 他们就不会把耶稣钉十字架。 Mereka akan memikirkan bagaimana melayani, menyembah, mengikuti Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Guru mereka. 他们肯定会努力的去服侍、跟随，并敬拜耶稣，把他当作拉比。 Tetapi Rasul Paulus berkata orang Yahudi membunuh Tuhan Yesus karena mereka tidak peduli kepada apa yang berkenan kepada Allah. 但是使徒保罗告诉我们，犹太人把耶稣钉在十字架，是因为他们并不在乎什么是讨神喜悦。 Demikian pula di dalam Roma pasal yang ke-8 Paulus berkata orang yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. 罗马书第8章，使徒保罗也说到，凡活在肉体里的人，将无法讨神喜悦。 Kalau dia hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, dia akan berkenan kepada Allah. 相反的，活在灵里的人就会讨神喜悦。 Kalau dia ingin berkenan kepada Allah, dia mesti taat kepada firman Tuhan, bukan taat kepada kedagingan dia. 一个人若想讨神喜悦，就必须服从圣灵的带领，而不是服从肉体的情欲。 Ambisi Paulus yang pertama adalah terus memikirkan apa yang berkenan kepada Allah. 使徒保罗的第一重要的抱负，就是要思想如何讨神喜悦。 Kadang-kadang kita mendengarkan, kita tanya kepada orang, Bapak pergi ke gereja mana? 有时候，当我们听会友对我们说话的时候，我就会问他：“请问你去哪一个教会 Dia berkata, oh saya pergi ke gereja yang dekat rumah saja. ？”他就回答我：“哦，我去的是离我家最近的教会。” Berarti jarak geografis lebih penting daripada ajaran. 意味着地理的距离要比教导的真理更重要。 Dekat rumah lebih penting daripada ajarannya benar atau tidak benar. 离家里的距离要比教导的真理是对是错更重要。 Berarti yang dia pikirkan adalah bagaimana saya menjadi gampang, bukan bagaimana saya menjadi benar. 意味着对他而言最重要的是哪一种对我方便，而不是哪一种对我有好处。 Ada banyak hal yang kita mesti terus-menerus belajar untuk berkenan kepada Tuhan. 有许多的事情，我们必须不停的学习如何讨神喜悦。 Rasul Paulus mengatakan sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. 使徒保罗说，我们人人都要面临基督的审判台。 Dari sini saya mengatakan kepada saudara sekalian ada satu konsep tentang equality atau kesetaraan. 在这里呢，我就要提及有关平等的原则， Yaitu setiap orang sama-sama akan dihakimi oleh Tuhan. 那就是人人在基督的审判台都是平等的。 Ini saya sebut sebagai kesetaraan eskatologis. 这个我个人把这个称为末世性的平等。 Kita selalu memikirkan tentang manusia itu setara karena sama-sama dicipta sebagai gambar Allah. 我们总是认为每个人都是按照上帝的形象和样式被造，所以人人都平等。 Itu adalah kesetaraan di dalam permulaan sejarah, yaitu kita dicipta sama-sama sebagai gambar Allah. 这是在历史的开端，在创世的那时候的平等。上帝造我们都是平等的。 Tetapi dari sudut pandang akhir zaman, kita sama-sama setara karena kita sama-sama akan dihakimi oleh Tuhan. 但是从末世的角度来看，我们也同样是平等的，因为我们每个人都要面临基督的审判台。 Mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang pintar, mau orang bodoh, anak kecil, orang besar, semuanya harus menghadap tahta pengadilan Kristus. 有钱人、贫穷的人，这成年人、小朋友都要面临基督的审判台。 Di sini kita mengerti bahwa Paulus berambisi untuk berkenan kepada Allah karena dia memikirkan akan penghakiman terakhir. 在这里我们看到保罗正是因为他思想在末世的审判，所以呢，他也同样因此努力的讨神喜悦。 Mari kita bersama-sama menghafal satu ayat dari Yohanes 1 ayat 16. 让我们一起背诵一节经文，约翰福音1章16节。 Ini adalah ayat yang sangat memberkati saya secara pribadi di dalam tahun-tahun terakhir ini. 我个人呢，借着这一节经文，大大的蒙恩，特别是近几年，我特别蒙恩。 Bahasa Mandarin akan membaca 2 kali dan bahasa Indonesia akan membaca 2 kali. 我现在先请中文的弟兄姊妹读2遍，然后再请印尼文的弟兄姊妹读2遍。 Yohanes pasal pertama ayat yang ke-16. 约翰福音1章16节， Saya persilakan. 有请预备起。从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。再来一遍，预备起。从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。 Bahasa Indonesia 1, 2, 3. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sekali lagi. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dari kepenuhan Tuhan Yesus kita menerima kasih karunia menggantikan kasih karunia.
从他丰满的恩典里，我们领受了恩上加恩。 Istilah demi lebih tepat diterjemahkan sebagai menggantikan. 而这里恩上加恩更准确的翻译是，以原来的恩代替，新的恩代替原来的恩。 Yohanes sedang berkata bahwa ketika satu kasih karunia selesai, Tuhan menggantikan dengan kasih karunia yang berikutnya. 使徒约翰特别用这样的说法来表明，当上一个恩已经结束的时候呢，上帝继续用新的恩来赐福我们。 Pada waktu istri kita hamil, Tuhan memberi kasih karunia kepada dia. 当我们的太太怀孕的时候呢，上帝施恩于她。 Pada waktu dia sudah melahirkan, Tuhan beri lagi kasih karunia yang baru untuk kita mendidik anak-anak itu. 当成功的把孩子生下来之后呢，上帝继续施恩，让作为父母的可以继续教导儿女。 Masa anak-anak selesai, Tuhan ganti lagi dengan kasih karunia bagi kita untuk mendidik mereka di dalam masa remaja. 当孩子们的童年结束之后呢，上帝继续施恩，让他们可以进入少年期。 Demikian terus satu kasih karunia datang menggantikan kasih karunia yang lain. 因此，我们就看到新的恩就要代替原来的恩。 Dan Yohanes mengatakan kita semua. 使徒约翰说：“我们每一个人。” Dua istilah yang dipakai juga oleh Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 10, kita semua. 这也同样，我们这个词，也同样是使徒保罗在哥林多后书5章10节所用的词。 Kita semua sudah diberikan begitu banyak kasih karunia, itu sebabnya kita semua juga harus menghadap tata pengadilan Kristus. 我们都领受了上帝的恩，因此我们每个人都要面临基督的审判台。 Kenapa kita harus berusaha untuk menyenangkan Tuhan? 我们为何要努力讨神喜悦呢？ Di belakang ada kasih karunia, 因为在背后有上帝的恩， di depan ada penghakiman terakhir. 而在前方有最后的审判。 Dua ini menjepit kita untuk terus harus memikirkan berkenan kepada Tuhan atau tidak. 背后的恩，前方的审判台不停的催逼我们要努力讨神喜悦。 Saya percaya Pendeta Siventong setiap hari memikirkan hati Tuhan. 我相信唐中的牧师每一天都在思想神的旨意。 Karena itu terus menggumulkan apa yang Tuhan mau beliau dan kita semua kerjakan di dalam gerakan ini. 他不停的以基督的心为心，思考我们应当如何在这个运动里侍奉神、讨神喜悦。 Ini yang sangat penting kita doakan untuk kebaktian ulang tahun 2 minggu yang akan datang. 这是我们要特别祷告纪念，特别是为了在2周后的这个联合35周年感恩崇拜会。 Tahun ini adalah tahun yang penting di dalam gerakan Reform Injili. 今年第35年可以说是我们运动相当重要的一年， Karena persis 40 tahun berjalannya gerakan Reform Injili. 因为这一年也同样迈向着我们运动40年的历史。 Sejak tahun 1986, Patong mulai dengan seminar pembinaan. 从1986年开始，唐州的牧师以信仰讲座开始了这个运动。 84, maaf. 说错了，1984年。 Sekarang ini adalah persis 40 tahun. 到今年刚好是从那个信仰讲座以来的40年 Di。dalam Alkitab 40 tahun itu adalah berarti satu generasi lewat. 圣经记载40年为一代。 Kita mesti bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau kita kerjakan di dalam generasi yang akan datang? 我们因此就要请求询问上帝，我们到底在下一代要如何前行？ Saya mengajak seluruh jemaat untuk terus memakai waktu pribadi kita untuk berdoa, minta firman Tuhan yang akan dikhotbahkan oleh Patong pada tanggal 22. 我邀请每一位会众，我们都私下可以不停地为这件事祷告，愿我们的唐崇荣牧师在联合崇拜的那一天，知道该如何对我们传讲上帝的道。 Kita berdoa, Tuhan berilah kepada kami isi hatimu, apa yang harus kami kerjakan di dalam generasi yang akan datang. 我们要祷告，求主借着当天的讲台，告诉我们应当怎么做，在下一代应当如何靠着主而前行。 Mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal ke-20 ayat 24. 让我们一起翻开《使徒行传》20章24节。 Ini adalah bagian kedua dari ambisi Rasul Paulus. 这是使徒保罗的这个抱负梦想的第二部分。 Saya akan membaca sekali dalam bahasa Indonesia dan Henry akan membaca di dalam bahasa Mandarin. 牧师将先用印尼语来读，然后翻译再用中文来读。 Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. 使徒行传20章24节，我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音。 Kalimat ini adalah ambisi yang kedua dari Rasul Paulus. 这句话表明了使徒保罗的第二个抱负。 Ambisi untuk setia sampai akhir, ambisi untuk menuntaskan tugas yang Tuhan beri kepada dia. 那就是要忠心服侍，一直忠心到底，完成主所托付给他的职事。 Kalau ambisi yang pertama tadi adalah terus memikirkan apa yang berkenan kepada Allah. 刚才他的第一个抱负就是不停的昼夜思想如何讨神喜悦， Memikirkan apa yang kita katakan, pikirkan, rasakan berkenan kepada Allah atau tidak.
为自己所言、所行、所做的每一件事都思考是否讨神喜悦。 Ambisi yang kedua adalah ambisi untuk setia sampai akhir. 他的第二个抱负就是如何忠心到底， Ambisi untuk menuntaskan tugas yang Tuhan berikan kepada dia. 如何可以忠心的行完他的路程，完成他的职事。 Paulus sedang berbicara kepada jemaat Efesus, 保罗这个时正在对以弗所的教会说， yaitu para penatua yang diundang dan dikumpulkan di kota yang namanya Miletus. 那就是当时他正在聚集来自这个以弗所的各样的长老来到当中。 Paulus mengatakan sebagai tawanan roh dia tidak tahu apa yang terjadi pada dia kecuali dari kota ke kota penjara dan sengsara menanti dia. 他当时在米利都就对这些人说，他不知道圣灵到底如何指引他前往不同的城市，甚至必须为此坐牢。 Seolah-olah Paulus mengatakan saya tidak tahu apapun kecuali Roh Kudus pimpin saya dari kota ke kota. 仿佛使徒保罗说：“我什么都不知道，我只知道圣灵指引我一个城到另外一个城。 Dan dari kota ke kota itu yang saya sudah tahu akan terjadi adalah penjara dan sengsara yang akan menyambut saya. 而我知道，从这个城到另外一个城，这不停的前行，等待我的是各样的逼迫，各样的牢狱。 Tetapi aku tidak peduli semua penderitaan itu. 但是我却不以性命为念， Yang aku pikirkan adalah bagaimana setia sampai akhir. 我所在乎的是如何忠心到底。” Paulus sendiri berkata di dalam Filipi pasal yang kedua bahwa Tuhan Yesus taat sampai mati. 保罗自己也说，腓立比书2章，耶稣基督自己如何忠心到死。 Seolah-olah di dalam kalimat ini dia mau mengatakan aku ingin seperti Yesus taat sampai mati. 仿佛保罗借着这一句话呢，也同样表明他愿意像基督一样忠心到死。 Di dalam Wahyu pasal yang kedua Tuhan Yesus memberi nasihat kepada gereja Smyrna yang sedang sangat menderita. 在启示录2章，耶稣基督他就对施梅拿的教会发出安慰，因为他们正在忧伤当中。 Hendaklah engkau setia sampai mati. 你们要忠心到底。 Itu yang Paulus sedang nyatakan di dalam ayat ini. 这也同样是保罗在这一节经文所表达的， Berambisi untuk setia sampai mati. 那就是要有忠心到底的抱负， Berambisi untuk menyelesaikan tugas sampai selesai. 要有忠心完成服事的这个抱负。 Kita tidak menjelaskan secara mendetail seluruh ayat ini. 我们不会过度细节的解释这些经文， Tetapi kita fokus kepada apa yang menjadi ambisi dari Rasul Paulus. 当然我们可以聚焦于使徒保罗他的抱负如何。 Apa yang menjadi tugas dia adalah memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. 他所领受的职事就是要传耶稣基督的福音， Itu adalah tugas utama daripada Rasul Paulus. 这就是使徒保罗的重要也是首要的责任。 Tidak semua kita memang dipanggil sebagai pemberita Injil seperti Rasul Paulus. 我们并不是每一个人都像使徒保罗一样领受这么大的职分， Tetapi kita punya tugas di dalam rumah kita, di dalam kantor kita, di dalam gereja kita, di dalam masyarakat kita. 但是我们在我们的家庭里，在我们的公司里，在我们的教会里，在我们的社会里都有责任。 Ada seorang jemaat tanya kepada saya satu pertanyaan yang saya sulit jawab. 有一个会友问了我一个相当难答的问题， Pak, kenapa mama saya koma sudah 14 tahun tidak dipanggil Tuhan? 他说：“牧师啊，我的母亲已经昏迷了14年，为什么主还没有召她回天家？” Mama saya tidak kesakitan, tapi juga tidak bicara, tidak minta apapun, tidak kenal siapapun. 我的母亲没有病痛，但是她也说不了话，她也认不得任何人。 Kalau memang dia masih ada tugas di dalam dunia, lalu tugasnya apa Pak? Kenapa Tuhan belum panggil dia? Sudah belasan tahun. 如果她在地上真的还有责任的话，那么主为什么过了14年还没有把她召回天家呢？ Saya mengaku kepada Bapak itu saya tidak bisa jawab. 我听了这样的问题，我真的答不出来。 Tapi saya minta waktu untuk doa 1 atau 2 minggu nanti saya beri jawaban. 但是我告诉他，请你给我时间，我要祷告差不多1-2个礼拜，让我再回答你。 Lalu berapa waktu kemudian saya bicara kepada mereka? 过了一段时间之后，我就回答。 Saya percaya salah satu tugas yang Tuhan beri kepada mama adalah tugas yang sangat penting. 我相信上帝仍然给你的母亲一个非常重要的工作， Yaitu Tuhan pakai mama di dalam kondisi demikian untuk melatih anak-anak mantu, cucu beriman dan setia. 那就是上帝使用你的母亲在这样的状态下，为的是要训练你们身为儿女、身为孙女的，你们可以因此而训练什么叫忠心。 Setia merawat mama sampai dia dipanggil Tuhan. 忠心爱护你的母亲，直到她离开世界。 Kalau pergi kemana-mana harus belajar beriman kepada Tuhan. 无论到哪里去，我们都要学习如何对主有信心。 Iya benar Pak, kata mereka. 他们说：“牧师，你说的 Kami 对， nggak berani ke Amerika, nggak berani ke Eropa. 我们都不敢去旅游，不敢去美国、欧洲， Takut-takut kalau di tengah jalan mama dipanggil Tuhan. 因为我们担心，万一在路途中，我们母亲离开了怎么办？”
Kami paling banyak pergi ke China atau pergi ke Australia. 我们顶多去距离比较近的中国或者是澳洲， Dan setiap kali kami berangkat belajar untuk bergantung kepada Tuhan. 而每次我们出发的时候，我们都学习信靠上帝。 Mereka sangat diberkati dengan jawaban ini. 他们借着这番答案而蒙恩。 Iya ya betul ya, Tuhan melatih kami untuk beriman dan setia melalui mama yang sakit. 他们深深的觉悟，上帝借着在昏迷当中的母亲来训练我们每个人的信 Kita 心。 mempunyai banyak tugas di dalam hidup kita masing-masing. 我们每个人在生命中都有许多的责任和义务， Tugas yang harus kita selesaikan dengan baik sampai akhir di hadapan Tuhan. 是上帝要我们一直忠心完成这义务，直到见主面。 Paulus mengatakan dia tidak menghiraukan nyawanya. 保罗说他不以性命为念， Berarti dia tidak peduli untung rugi dia. 意味着他也不在乎个人得失， Dia tidak peduli mati hidup. 他也不在乎是生是死， Dia tidak peduli sakit sehat. 他也不在乎健康或疾病， Pokoknya tugas harus dikerjakan sampai selesai. 他只在乎他必须完成他所领受的职事。 Kita melihat teladan yang hidup di dalam pendeta Stephen Tong sendiri. 我们在唐州的牧师身上也看到非常明显的榜样， Tidak peduli sakit sehat. 他不在乎个人是健康是疾病， Tidak peduli mati hidup. 他也不在乎是生是死， Tidak peduli enak atau tidak enak. 也不在乎是舒服或是难受， Pokoknya tugas di hadapan Tuhan harus selesai. 他只在乎在神面前必须完成所领受的职事。 Seorang ahli perjanjian baru bernama F.F. Bruce mengatakan Paulus tidak memperhatikan beberapa hal dalam hidup dia. F. Bruce 他身为一个新约的研究者，他也说使徒保罗所谓的不以性命为念， Yaitu paling sedikit dua istilah yang dipakai oleh ahli ini, yaitu liberty dan self-preservation. 这个研究者呢，他就专门用了两个词来解释使徒保罗的这个特性，两个词分别是自由和自我保护。 Paulus tidak peduli tentang kebebasan dia dan juga perlindungan diri. 保罗不在乎自己的自由，也不在乎自己的自我的保护、自我的安全， Pokoknya yang penting tugas selesai. 他只在乎工作是否完成， Berarti dia melepas kebebasan dia. 意味着他愿意舍弃自己的自由， Berarti dia meninggalkan perlindungan diri dia. 意味着他愿意舍弃自己的人身安全， Berarti dia meninggalkan kenyamanan diri dia. 他也愿意舍弃自己的生活舒适。 Biasanya kalau pendeta-pendeta yang sudah lanjut usia seperti Patong, 一般的来说，当我们看像唐崇荣牧师一样年老的牧师， biasanya mengakhiri hidup di Los Angeles, San Francisco, atau di Australia. 他们一般呢，我们看到的更多的是在洛杉矶，或者是在这个旧金山，或者是在澳大利亚养老。 Bangun pagi siram bunga di taman, 他们早晨起来的时候就可以看到阳光，可以浇花。 sore-sore cucu pulang dari sekolah main dengan cucu. 然后到了傍晚的时候，和家里的这些孙儿孙女们一起玩耍， Ini adalah sesuatu yang sangat indah. 这是非常美好的天伦之乐。 Itu sebabnya kita menemukan banyak sekali orang Asia yang ada di Australia, di Los Angeles, di Vancouver. 因此，我们看到在澳大利亚、在洛杉矶、在温哥华有许多的年老的华人， Itu adalah masa pensiun yang menjadi impian banyak orang Asia. 那可以说是许多的年老的亚洲人所梦寐以求的养老。 Tetapi melewati masa tua di desa-desa dengan perjalanan yang sulit, 但是那些愿意在穷乡僻壤里养老的人， saya menyimpulkan satu hal yang saya belajar dari Patong. 我就可以因此从唐崇荣牧师身上总结出一个结论： Pikul salib tiada berhenti. 要不停地背起十字架。 Gak ada waktu berhenti dari pikul salib. 背起十字架这件事没有停止的那一天。 Tapi kita kalau ngomong sama Patong mungkin mengatakan saya enggak pikul salib. 但是如果我们如此对唐牧师说，他或许会回答我们：我没有背十字架。 Itu kesimpulan you sendiri. 那是你自己总结的结论。 Saya melayani dengan sukacita. 我个人是喜乐的服侍。 Saudara sekalian, mari kita membuka lagi Kisah Para Rasul pasal ke-13. 接着，让我们翻开《使徒行传》13章。 Saya mau membandingkan dengan Yohanes Pembaptis. 我要对比这个施洗约翰， Kisah Para Rasul pasal ke-13 ayat 25. 《使徒行传》13章25节。 Henry akan membacakan untuk kita di dalam bahasa Mandarin saja. 我们单用中文来看这节经文25节。约翰将行进他的程途说。 你们以为我是谁？我不是基督，只是有一位在我以后来的，我解他脚上的鞋带也是不配的。 Saudara, yang menjadi perhatian kita di dalam ayat ini adalah istilah hampir selesai menunaikan tugasnya. 在这里我们看到有一个关键的词呢，就是将行进他的程途。 Di dalam bahasa Yunani adalah dromon. 希腊文原文用的是 dromon，
Dromon itu yang dipakai oleh Paulus di dalam Kisah Rasul 20, yaitu istilah garis akhir. Roman 就是使徒保罗在使徒行传20章所说的，那就是意味着终点线。 Lukas sedang melihat kemiripan antara Yohanes Pembaptis dengan Rasul Paulus. 路加在使徒行传正在对照施洗约翰和使徒保罗之间的对比。 Istilah dromon hanya dipakai 2 kali oleh Lukas dan 1 kali lagi nanti oleh Paulus dalam surat 2 Timotius. 而这个路加呢，只用了这2次的 Roman， 而后来使徒保罗也只用了1次，就是在提摩太后书用了这个词。 Ini satu keindahan firman Tuhan yang luar biasa. 这是上帝的话语所记载的其中一个美妙之处。 Seolah-olah Lukas yang menulis Kisah Para Rasul mengatakan, sebagaimana Yohanes Pembaptis setia sampai akhir, 撰写使徒行传的路加仿佛在说明施洗约翰如何忠心到底。 demikian pula Paulus berjanji untuk setia sampai akhir. 使徒保罗也同样立志要以同样的心志忠心到底。 Sebagaimana Yohanes Pembaptis rela dipenggal kepala untuk menjalankan tugasnya, 施洗约翰如何也宁愿自己的头被砍下，也要忠心到底。 Paulus sendiri juga tidak peduli nyawanya untuk setia menjalankan tugasnya. 保罗自己也同样不以性命为念，为的是要完成所领受的职事。 Dan pada akhirnya kita tahu di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, Paulus menggunakan istilah ini. 而保罗呢，最后在提摩太后书的4章也同样用了这个词， Aku telah mencapai garis akhir. 那就是我已经这个当走的路我已经走了， Apa yang menjadi ambisi dia Tuhan genapkan. 当跑的路我已经跑尽了，我在主面前所立的心志也都成全了， Yaitu benar-benar setia sampai akhir. 那就是忠心到底。 Tidak peduli kebebasan dia, 他不在乎自己的自由， tidak peduli kenyamanan dia, 也不在乎自己的安逸舒适， tidak peduli perlindungan diri 不 dia. 在乎自己个人人身安全， Pokoknya tugasku adalah setia sampai akhir. 他只在乎自己要忠心到底。 Kadang-kadang kalau kita mendengar kesaksian orang-orang tua yang setia sampai akhir, 当我们在听一些年老的这些基督徒如何忠心到底的见证的时候， hati kita sangat terharu. 我们的心会十分感动。 Seorang oma yang saya kunjungi bersaksi kepada saya, 我曾经探访一个年老的婆婆， gereja memberikan kepada dia traktat penginjilan yang dia taruh di kamar dia. 她说教会曾经给我一个福音单张，我放在房间里。 Sekalipun dia sakit, dia terus memberitakan Injil. 但是她即便是生病，她也忠心的传福音。 Satpam perumahan antar surat, dia bagikan traktat. 如果说有这个快递员到她家里，她就把单张给快递员。 Ponaan-ponaannya datang membesuk dia, dia bagikan traktat. 然后她的这些家里的晚辈们到她家，她也把单张给他们。 Sekalipun dia sudah sakit dan tidak bisa pergi kemana-mana, 即便她生了病，无法行走， tetapi dia berbuah sampai masa tuanya. 但是她依然到年老，依然在结果子。 Itu adalah kalimat yang muncul di dalam kitab Mazmur. 这就是诗篇所告诉我们的。 Banyak orang yang melayani sampai akhir. 许多的人服侍到老， Banyak orang yang setia sampai akhir. 许多的人忠心到底。 Itu adalah ambisi yang kedua dari Rasul Paulus. 这就是使徒保罗的第二个抱负。 Dia tidak peduli akan kebebasan dia. 他不在乎自己的自由， Dia tidak peduli akan kenyamanan dia. 他不在乎自己是否安逸舒适， Dia tidak peduli akan gengsi dia. 他也不在乎自己的尊严， Pokoknya tugasku adalah selesaikan sampai akhir. 他只在乎自己忠心到底，完成所领受的职事。 Sebagaimana Yohanes Pembaptis setia sampai akhir, demikian pula Paulus ingin setia sampai akhir. 施洗约翰如何忠心到底，使徒保罗也同样渴望可以像这样忠心到底， Dan tugasnya adalah benar-benar dijalankan. 而他也如实的完成了他所应当尽的责任。 Oh ya, kita mesti tanya ya, apa tugasku di hadapan Tuhan? 我们当然因此必须问：我们在主面前到底有什么职事？ Tugas di dalam kantor, tugas di dalam rumah tangga, 我们在公司也好，在家庭也好，都有责任。 tugas kepada pasanganku, kepada anak cucuku, 我们对自己的另一半、对自己的儿女、孙儿孙女们都有责任。 tugasku di dalam gereja dan di dalam pekerjaan Tuhan. 我们在教会里，在这个服侍的岗位上有责任。 Apa yang menjadi tugasku? 到底我们应当寻求什么是我们的责任和义务？ Seorang ibu yang sangat sederhana sekali. 有一个非常简朴的一位姐妹， Pensiun sebagai karyawan toko mas. 她曾经在一家金店打工，然后退休了 Sedikit，uang pensiun untuk pegangan sampai akhir hidup. 她就收了一点退休金来够她这个非常小，但是要养老。 Karena suami istri tidak mempunyai anak 他们夫妻俩没有孩子， dan suaminya sudah dipanggil Tuhan. 而她的丈夫呢已经离开世界。 Pada waktu jemaat dikumpulkan untuk janji iman pembelian gedung gereja, 当会众一起参与这个所谓的信心阵线的崇拜会， ibu ini tulis janji iman 100 juta.
当时呢，我们为了要筹资建教会，而这一位姐妹就写了她要 Orang yang baca kertas janji iman rasa heran. 她要奉献1亿印尼盾，而童工觉得很奇怪， Apa dia ada uang? 她哪来这么多的钱奉献呢？ Rumahnya sangat kecil. 她的房子很小， Hidupnya sangat sederhana. 生活也非常简单， Dia hanya karyawan toko mas. 她也只不过是一个小小的员工。 Dia mengatakan saya ada sisa uang sampai akhir hidup. 但她说我为自己这个养老留了一点钱， Sebagian besar saya serahkan untuk rumah Tuhan. 但是大部分的钱我要交给上帝的殿。 Saya tidak punya anak cucu menantu 我没有儿女，也没有孙儿孙女， dan suami sudah dipanggil oleh Tuhan. 我的丈夫也已经回天家。 Kita mendengar kesaksian yang sangat indah. 我们就听到这样美好的见证， Setia sampai akhir. 忠心到底。 Mari kita masuk kepada ambisi yang ketiga. 让我们看第3个报复， 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang kedua. 格林多前书2章2节。 Mari kita membaca bersama-sama 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang kedua. 格林多前书2章2节，我们要一起诵读。 Baik bahasa Indonesia maupun bahasa Mandarin kita membaca bersama-sama. 印尼语和中文的，我们一起诵读。 Sebab 因 aku 为 telah 我 memutuskan 曾定 untuk 了 tidak 主意， mengetahui 在 apa-apa 你 di 们 antara 中间 kamu 不知道 selain 别 Yesus 的， Kristus, 只 yaitu 知道 Dia 耶 yang 稣基督 disalibkan. 并他定十字架。 Ambisi yang ketiga dari Rasul Paulus adalah ambisi untuk salib Kristus. 使徒保罗的第3个报复就是耶稣基督的十字架， Siang malam itu hanya memikirkan salib Kristus. 昼夜只思想基督的十字架。 Dalam pelayanan, dalam penderitaan, dalam suka, senang, hanya memikirkan salib Kristus. 在侍奉也好，在受逼迫也好，在痛苦和快乐也好，都在思想基督的十字架。 Paulus berbicara kalimat ini dalam surat kepada jemaat Korintus. 保罗正在对哥林多的教会说了这番话。 Jemaat Korintus adalah jemaat yang pintar dengan filsafat. 哥林多的教会的人们都是相当聪明的人， Jemaat Korintus adalah jemaat yang memiliki banyak karunia. 他们也领受许多的恩赐，也常常为哲学思辨。 Paulus berkata, aku datang dengan takut dan gentar dan penuh kelemahan. 但是保罗说：“我带着战惊的心，软弱的来到你们当中。 Kalau melihat mereka pintar-pintar, aku gentar. 我看到你们如此的出色，我也战惊。 Bukan berarti Paulus orang bodoh. 但是不表示保罗是一个没有学问的人。 Paulus adalah seorang ahli perjanjian lama. 保罗他是律法的专家， Paulus mempelajari filsafat Yunani. 他也同样研究希腊的哲学， Dia mengutip juga sastra Yunani. 他也会引用希腊的文学作品。 Tapi Paulus berkata, aku datang dengan takut dan gentar. 但是保罗却说，他来到那里并没有用高言大志。 Ketika aku menyampaikan kesaksian, aku tidak mengandalkan kata-kata indah dan kata-kata hikmat. 当我在传我的见证的时候，我没有用高言大志对你们宣传神的奥秘。 Maka di dalam ayat ini Paulus berkata, aku tidak ingin tahu apapun dari antara saudara. 因此在这里呢，他就说，在你们中间，我不知道别的。 Biasanya kita kalau menginjili orang, kita ingin tahu apa yang ada dalam hidup dia. 我们一般在传福音的时候，我们会不知不觉的想要知道对方到底经历过什么。 Kalau dia orang dagang, kita coba belajar sedikit mengenai dagang. 如果我们的传福音的对象是一个商人呢，我们也要懂一点商业。 Kalau dia orang Tionghoa, kita belajar sedikit mengenai kebudayaan Tionghoa. 如果我们传福音的对象是华人呢，我们也应当认为自己要懂华人的文化。 Kalau bisa bahasa Mandarin lebih bagus lagi. 要是自己会中文，那就更加好了。 Tapi Paulus mengatakan, saya tidak mau belajar apapun dari saudara. 但是保罗说，在你们中间，我不知道别的， Saya hanya andalkan satu yang saya bawa, yaitu Kristus yang disalibkan. 我只知道，我也只仗着耶稣基督并他定的十 Itu 字 yang 架。 saya pikirkan, itu yang saya beritakan. 这是我所想的，也是我所传的。 Saya tidak belajar filsafat supaya bicara filsafat dengan kamu. 我不会为了跟你们说话而读的哲学， Sekalipun dia sangat mengerti filsafat. 即便他精通哲学， Dia hanya mau memikirkan tentang salib Kristus. 他只愿思想耶稣基督的十字架， Bukan berarti Paulus adalah seorang yang tidak mau tahu tentang apapun juga. 并不表示保罗是一个不愿意在乎其他事情的人。 Tetapi dia tahu bahwa apapun juga tidak menyelamatkan manusia kecuali Tuhan Yesus yang disalibkan. 但是他知道，任何一样事物都无法像耶稣基督一样拯救人脱离罪恶。 Seorang ahli mengatakan Paulus menempatkan salib Kristus sebagai yang utama di dalam hidup dia dan pelayanan dia. 一个圣经学者说，使徒保罗一生中都实实在在的把耶稣基督的十字架居首位。 Di tengah-tengah begitu banyak berita di dalam internet, 在互联网有这么多的信息充斥蔓延的时候， kadang-kadang bisa menggeser perhatian kita daripada salib Kristus. 很多时候呢，会让我们的这个心智不再以基督的十字架为中心。 Sebelum adanya HP dan internet, kalau ada orang telepon tengah malam ke telepon rumah kita, kita selalu gentar. 在我们有手机、有互联网之前，如果说半夜有人
给我们打电话，我们一定会感到紧张。 Kalau bukan kecelakaan, serangan jantung atau meninggal. 因为一般呢，不是说出了车祸或者是出了什么意外，就是有人死了。 Gak ada orang telepon dari luar negeri jam 2 pagi lalu tanya kabar. Padahal biaya telepon mahal waktu itu. 因为当时可以说是这个通话的费用很贵，没有人会愿意在半夜的时候，特别是从国外打远程的电话。 Apalagi kalau kita yang telepon ke Amerika. 更何况是当我们去打远程的国际电话的时候， Tapi setelah ada HP, setelah ada internet, segala macam informasi ada di HP kita setiap hari. 这些东西到了如今互联网的时代呢，已经不再一样了。我们的手机可以随时畅通。 Kadang-kadang orang merasa tertipu. 有的人甚至觉得自己常常受欺骗。 Dia terima WhatsApp mengatakan jangan makan telur, tidak sehat untuk jantung. 我们在我们的应用这个通讯软件收到信息，不要多吃鸡蛋，对心脏不好。 Padahal dia suka sekali makan telur. 但他其实很喜欢吃鸡蛋。 Mulai hari itu dia berhenti makan telur. 从那一天，因为看了这则讯息，就不再吃鸡蛋。 Sudah berapa tahun dapat lagi berita orang sakit jantung harus makan telur. 但是过了几年，看到有心脏病的人应该多吃鸡蛋， Maka dia menebus yang lewat. 所以他呢就想要把过去没有吃的那几份， Satu hari 6 butir. 就这样要补回来，一天吃6颗鸡蛋。 Mana yang betul kita tidak tahu. 到底哪一个对，哪一个错，我们不知道。 Semua ada di internet. 这些信息都在互联网里， Di tengah-tengah banyak informasi dan berita seperti itu, 在有这么多的信息蔓延着世界的时候， kita mesti ingat bahwa hidup kita adalah salib Kristus. 我们必须不停的纪念我们的生命就在于， Segala-galanya bagi kita adalah salib Kristus. 我们的生命在于基督的十字架，我们的一切就是基督的十字架。 Mari kita buka lagi 1 Korintus 1 ayat 13. 让我们接着翻开哥林多前书1章13节， Saya bacakan untuk kita semua. 牧师为我们读1章13节。 1 Korintus 1 ayat 13. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Gereja yang mengalami perpecahan sedang mengagung-agungkan Paulus. 经历分裂的教会呢，正在高举保罗。 Gereja yang mengalami perpecahan ada yang mengagung-agungkan Petrus atau Kefas. 这个在分裂当中的教会，有的也正在高举这个基法。 Paulus berkata, jangan banggakan saya. 但是保罗说，不要高举我， Saya tidak disalibkan bagi kamu. 我并没有为你们被钉十字 Saya 架， tidak mati bagi dosa-dosamu. 我没有为你们的罪而死， Jangan banggakan saya. 千万不要以我为荣。 Seolah-olah Paulus mengatakan banggakan hanya salib Kristus. 仿佛保罗在说，你们只要以基督的十字架为荣， Sebab Tuhan yang mati bagi kita. 因为是基督为我们死了， Saya tidak mati bagi kamu. 我没有为你们死。 Berapapun hebatnya seorang manusia, 一个人无论有多厉害， dia tidak mati bagi kita. 他都没有为我们死。 Paus Fransiskus tidak disalibkan bagi kita. 我们看到天主教皇没有为我们死， Atau siapa saja yang kita banggakan di dalam dunia ini. 任何我们所尊重的人都没有为我们死。 Mari kita baca lagi satu ayat. 让我们再读一节经文， Galatia pasal 6 ayat 14. 加拉太书6章14节。 Henry akan bacakan untuk kita di dalam bahasa Mandarin. 加拉太书6章14节，翻译员为大家读。6章14节，但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上。 Paulus tidak mau membanggakan apapun kecuali salib Kristus. 保罗不以其他的事为荣，只以基督的十字架为荣。 Kepada jemaat Galatia, orang-orang Yahudi yang membanggakan hukum Taurat dan membanggakan semua ritual, Paulus berkata, saya tidak bangga untuk apapun. 加拉太教会，他们充满着这些依然受律法的捆绑的犹太人，但是使徒保罗对他们说：“不要以这些事为荣， Saya hanya membanggakan salib Kristus. 我不以这些事为荣，我只以基督的十字架为荣。” Paulus pernah dulu punya kebanggaan. 保罗曾经也以其他的事为荣， Dia orang Yahudi yang rajin, yang mentaati hukum Taurat. 他是非常这个殷勤的守律法的犹太人。 Orang Yahudi zaman Tuhan Yesus berbicara bahasa Aram. 在耶稣的时代呢，这些犹太人说的是亚兰文， Tidak banyak yang berbicara bahasa Ibrani yang dulu. 他们很少有人会说以前古老的希伯来 Tapi 文， Paulus berbicara bahasa yang dulu. 但是保罗却懂得以前的古老的希伯来文。 Itu seperti kalau ada anak muda orang Tionghoa yang bisa membaca sastra kuno
dari Tiongkok zaman dulu. 这就像是我们当中出现了年轻人居然会非常流利的精通文言文一样。 Kalau sekarang ada anak muda bisa bahasa Mandarin, bagus juga ya dia bisa bahasa Mandarin. 那现在我们看到年轻人会说中文就已经是很了不起了。 Tapi anak muda ini bukan hanya bisa bahasa Mandarin, dia bisa membaca sastra kuno yang zaman dulu. 但是如果一个年轻人不单会中文，还会古老的文言文的话，那就更加厉害。 Itulah kebanggaan Rasul Paulus. 这保罗应当可以以这些事为荣。 Tapi dia berkata, aku anggap rugi karena Kristus. 但是保罗说：“我不以这些不以别的夸口，只夸我们的 Saya 基 hanya 督。 mau bangga satu hal, yaitu Tuhan Yesus yang tersalib. 我只愿意夸一件事，那就是基督的十字架。 Tapi Paulus ngomong ini sebelum salib itu menjadi lambang yang mulia. 但是保罗说这件事呢，是在十字架已经是荣耀的记号之前。 Kita sudah hidup kira-kira 16 abad di mana salib itu menjadi lambang yang kudus dan mulia. 我们如今的我们已经差不多经历了16个世纪的这个十字架成为荣耀的记号的时期。 Kalau kita membaca penjelasan para ahli mengenai salib pada waktu itu sesuatu yang sangat mengerikan. 如果我们解读许多的这些学者，他们发现当初的十字架是非常可怕的记号。 Ada ahli yang pakai istilah salib itu adalah sesuatu yang sangat memalukan. 甚至有的学者说，十字架是当时极其羞耻的记号。 Ahli yang lain mengatakan salib itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. 很多的学者也说，十字架是可怕的记号。 Bahkan orang-orang Romawi yang terhormat tidak pernah pakai kata crux atau salib di dalam mulut mereka. 甚至那些非有这个威望的这些希腊人，口中都不愿意说十字架这个词。 Lalu kita bertanya bagaimanakah Pilatus sebagai orang Romawi yang terhormat menjatuhkan hukuman penyaliban kepada orang yang akan disalibkan. 因此，我们就会发问：比拉多身为一个有威望的希腊人，他如何愿意开口说让基督钉十字架呢？ Bahasa Latin daripada kata salib adalah crux. 而拉丁这个十字架的拉丁语是 crux， Pemerintah Romawi menggunakan bahasa Latin. 而当时这个罗马的政府用的是拉丁语。 Tetapi ketika Pilatus menjatuhkan hukuman salib kepada seseorang, 但是当比拉多要对一个人这个定刑的时候， Pilatus tidak berkata salibkan dia. 他判刑的时候，并不会说把他钉十字架。 Pilatus berkata gantunglah orang itu di pohon yang sial itu. 比拉多会说把这个人要挂在那个有厄运的木头上， Atau mungkin Pilatus berkata jatuhkan dia hukuman mati. 或者比拉多会说给他判死刑吧。 Kata salib itu dipakai oleh orang-orang Yahudi. 十字架这个词，犹太人会说， Salib itu sesuatu yang sangat mengerikan. 但是是一个非常可怕的记号。 Itu sama dengan zaman sekarang kalau kita berkata orang tua bangga karena anaknya dihukum mati karena narkoba. 就好比说，当我们看到有的父母居然会为自己的儿女因为吸了毒而被判死刑而感到 Kita tahu nggak ada orang Kita tahu nggak ada orang yang lakukan itu? 我们都知道没有父母会这么做。 Buat apa membanggakan anak yang dihukum mati karena narkoba? 何必为自己吸了毒的孩子而被判死刑而感到荣耀呢？ Tetapi saudara Paulus berkata, saya bangga akan salib Kristus. 但是保罗说，我却以基督的十字架我可夸的， Berarti salib Kristus itu begitu luar biasa. 意味着基督的十字架是超乎想象。 Paulus mengatakan karena salib Kristus aku mati bagi dunia dan dunia mati bagiku. 保罗说，因为基督的十字架，世界已经定在十字架，我也已经定在十字架。 Berarti salib mendatangkan perubahan yang total luar biasa di dalam diri Rasul Paulus. 意味着十字架让保罗经历了生命中前所未有的改变。 Dunia tidak lagi menarik bagi Paulus. 世界对保罗而言不再是吸引的， Paulus tidak lagi tertarik kepada dunia. 保罗因此也不再以世界为念， Itu namanya mati. 这就是所谓的死。 Orang mati kalau dikasih kue yang paling enak dia tidak tertarik. 一个死人，当我们把美食带到他面前，他也无动于衷； Membawa gadis yang paling cantik dia juga tidak tertarik. 我们把最漂亮的女人带到他面前，他也无动于衷； Membawa uang 1 miliar mata uang apapun dia tidak tertarik. 我们把最多的钱带到他面前，他也无动于衷。 Itu namanya mati. 这就是所谓的死人。 Paulus mati bagi dunia dan dunia mati bagi Paulus. 保罗已经定在十字架，世界已经定在十字架上。 Dunia disalibkan bagi Paulus dan Paulus disalibkan bagi dunia. 就我而论，世界已经定在十字架上；就世界而论，我已经定在十 Itulah 字架 salah 上。 satu kuasa yang luar biasa dari salib Kristus. 这就是基督的十字架所显明的大能。 Ada satu perubahan total di dalam kehidupan Rasul Paulus. 那就是使徒保罗的生命经历了极大的转变， Ini yang dia banggakan. 这就是他所夸的。
Ini yang dia pikirkan. 这就是他所思念的， Ini yang dia beritakan terus-menerus. 这就是他不停传讲的信息。 Sekalipun orang Yahudi bisa bermujizat, 即便这个犹太人他们有行神迹的能力， mereka sangat inginkan mujizat. 他们也非常渴望有神迹发生 Dan，Paulus mampu bermujizat, 而使徒保罗他也有能力行神迹， tetapi Paulus tidak mau. 但是保罗不愿这么做， Dia hanya mau memberitakan salib. 保罗只愿传十字架的信息。 Dia mengerti filsafat Yunani, 保罗精通希腊哲学， tapi dia hanya mau memberitakan salib. 但是他只愿意传基督的十字架。 Apa sih poinnya bagi kita? 这对我们而言有何意义呢？ Ambisi kepada salib Kristus adalah hati dan pikiran yang terpusat kepada salib Kristus. 对基督的十字架的报复，意味着我们的心、我们的一切都聚焦于十字架。 Waktu menderita, pikir salib Tuhan Yesus. 我们在受难的时候，我们去思想十字架； Waktu memperoleh berkat Tuhan, pikirkan salib Tuhan Yesus. 我们在蒙恩的时候，也思想基督的十字架； Waktu kita dicaci maki, kita pikirkan salib Tuhan Yesus. 当我们受辱骂的时候，也思想基督的十字 Waktu 架； kita menghadapi kesulitan yang sangat berat, kita memikirkan salib Tuhan Yesus. 当我们经历这个难以描述的痛苦的时候，也要思想基督的十字架 Waktu。kita bertemu dengan orang yang belum percaya, berapapun dia hebat, jangan lupa dia perlu salib Tuhan Yesus. 当我们遇到还没有信主的人，无论他有多么的厉害，我们都不要忘记他需要基督的十字架。 Saya mendorong saudara kalau bisa ikut Kapin di Bengkulu. 我鼓励推动大家，可以的话参加我们这个9月下旬的温咕噜的信仰更新布道会。 Setiap kali di dalam Kapin, Patong memberitakan tentang salib Kristus. 每次在这些布道会上，唐牧师勇敢地传讲基督的福音， Saya duduk di belakang berkata, puji Tuhan. 而每次听到基督的十字架，我在后台说感谢主。 Di depan ribuan orang di lapangan terbuka ini, 在户外的上千人面前， Kristus yang tersalib ditinggikan. 被钉的基督他被高举了。 Itu sebabnya gedung gereja ada salib yang tinggi. 这就是为什么教会有高高的十字架， Di dalam gedung gereja ada salib yang besar. 在教会里就应当有大大高高的十字架。 Berkali-kali saudara kita melihat salib di dalam gedung-gedung gereja yang Patong desain khususnya. 特别是当我们看到唐牧师所设计的教会里，都有许多的十字架， Mengingatkan kita akan salib Kristus. 为的是不停的让我们纪念基督的十字架。 Mari kita membaca yang terakhir Filipi pasal yang ketiga. 最后，让我们看腓立比书3章， Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 ini adalah ambisi yang keempat. 腓立比书3章10到11节，保罗的第四个报复。 Henry akan membacakan untuk kita di dalam bahasa Mandarin. 翻译员将为大家用中文来读腓立比书3章10到11节，使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以从死里复活。 Ini adalah ambisi yang keempat dari Rasul Paulus. 腓立比呀，这是保罗的这个另一个报复。 Paulus mempunyai ambisi yang paling di dalam hatinya, yaitu untuk terus mengenal Tuhan. 保罗在内心深处的抱负，不单是要不停的跟随主， Tapi surat Filipi ditulis menjelang akhir hidup dia. 但是腓立比书呢，是在保罗的晚年的时候所写的书信。 Sudah lebih 30 tahun melayani pun masih rasa belum kenal Tuhan. 保罗在服侍了30多年，依然觉得自己还不够认识主。 Itu sama kayak kita pergi ke kantor Patong dan melihat Patong membaca buku. 就像是当我们去唐牧师的办公室，看到唐牧师在看书一样。 Saya suka pikir yang di otak Patong aja banyak belum dikeluarin, buat apa baca lagi? 我心里想说，唐牧师头脑里还有很多东西都还没讲，你何必再多看书呢？ Waktu beliau dioperasi di Singapura tahun 2013, 当唐牧师在2013年在新加坡动手术的时候， saya datang mengunjungi ke situ. 我去新加坡探访， Di meja itu penuh dengan buku. 看到他的桌子上很多书， Buat apa baca lagi? 我心里想，你何必再多看书呢？ Masih banyak yang belum dibagikan dari pikiran beliau. 你的思想里还有很多还没有分享给我们的呢。 Tetapi itulah hati daripada seorang murid. 但是那就是一个学生的心， Seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan Yesus. 就像是坐在耶稣脚旁的玛利亚一样， Terus mau belajar. 愿意不停的学习。 Rasul Paulus merasa dia masih ingin mengenal Tuhan. 使徒保罗觉得自己还需要多认识基督， Sudah mau meninggal kok masih belum kenal Tuhan, bagaimana? 即便在晚年，为什么还会说自己还不够认识呢？ Sudah 30 tahun lebih berkhotbah, masih belum merasa mengenal Tuhan, masih ingin mengenal Tuhan. 30多年的宣教牧养，自己还依然觉得自己不够认识基督。 Seorang ahli mengatakan inilah ambisi terdalam dari Rasul Paulus. 一个圣经的专家说，这就是保罗内心最深的抱负。 Aku sudah kenal Tuhan tapi belum selesai. 我已经认识基督，但是还没有完， Masih ingin terus belajar untuk mengenal Tuhan. 还不停的愿意、渴望的学习认识基督。
Di dalam Kolose 1 Paulus berkata bahwa dia berdoa untuk jemaat untuk bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. 哥罗西书1章告诉我们，保罗不停地为教会祷告，让教会不停地在思想上长进。 Paulus berdoa supaya jemaat Kolose bertumbuh di dalam mengenal Allah. 那就是在对耶稣基督的认识上不停地长进。 Loh, kalau kita mau mengerti doktrin Allah, kita baca buku berapa minggu kita sudah tahu tentang siapa Tuhan. 那我们如果一般我们也要读有关神论的东西的话，我们读一些书，读了几个礼拜应该就够了吧？ Sekarang ada buku-buku doktrin Allah yang kita bisa baca dengan ringkas tentang siapa Tuhan itu. 如今我们能够找到许多的相当简短的来总结有关神论的知识。 Lalu apa artinya bertumbuh di dalam mengenal Tuhan? 那什么叫做渐渐的多认识基督呢？ Bertumbuh dalam mengenal Tuhan berarti bukan hanya pengetahuan secara intelektual, 多认识基督不单意味着在理性知识上长进， tetapi bertumbuh mengenal Tuhan di dalam pengalaman dan perjalanan hidup kita. 但也包括在我们人生的旅途中、经历中更多的认识基督。 Ada ahli menceritakan tentang satu cerita yang gampang sekali mengenai orang-orang yang di Eropa pada zaman dulu. 有一个圣经学者，他讲了一个简短的故事，是描述以前的欧洲人。 Kalau kita pergi ke Eropa, kita melihat ruko-ruko di jalan yang kecil. 我们去欧洲的话，我们会看到许多的这些小路旁有很多的小店。 Karena dulu jalan itu sudah sangat lebar sebab hanya dipakai oleh kuda. 以前呢，这样的路对以前来说已经相当的宽，因为只有马车经过。 Setelah ada mobil, beberapa jalan sudah ditutup karena terlalu sempit. 但是呢，因为自从有了轿车之后，有些路不得不被封，因为太小了。 Lantai 1 dari gedung-gedung itu dipakai sebagai toko. 然后这些小店的1楼被当作店面， Lantai 2 dan 3 dipakai untuk tempat tinggal. 而2楼、3楼被当作住宅。 Itu namanya rumah toko atau ruko. 这些呢，就所谓的这个屋子和商铺结合。 Lalu biasanya orang-orang itu suka di lantai 2 duduk minum teh lalu mendengar percakapan orang-orang yang lewat di jalanan. 这些住在2楼、3楼的人，常常就坐在他们的阳台上，听路上的人在聊什么。 Dulu mereka berjalan dari kota ke kota menuju ke kota lain dengan kuda atau bahkan jalan kaki. 他们以前坐马车，也有人是用步行的方式从一个城到另外一个城。 Seperti Martin Luther jalan kaki dari Wittenberg pergi ke Roma, saya lupa berapa banyak hari. 就如同马丁路德曾经从威登堡走到罗马，我忘了他走了几天。 Lalu mereka yang di jalan berdiskusi mengenai perjalanan mereka menuju ke tempat tertentu. 然后在路上的这些行人就会在讨论他们的路途如何。 Kalau kamu hadapi singa, apa yang kamu lakukan? 要是你在路上遇到狮子，你会怎么做？ Kalau ada perampok, apa yang kamu lakukan? 要是你遇到强盗，你会怎么做？ Oh, kita pakai pedang, pakai tombak, pakai panah dan sebagainya. 哦，我们已经准备好了刀、剑、弓箭等等。 Lalu orang yang di lantai 2 juga ikut berdiskusi mengenai apa yang dibicarakan orang di jalan itu. 那坐在2楼阳台的这些人呢，也会跟着路上的人一起讨论。 Lalu ahli ini mengatakan apa bedanya dua kelompok orang yang berdiskusi ini? 这个学者呢，就因此对比在上面的和在路上的人到底有什么区别呢？ Yang di lantai 2 itu setelah diskusi mereka minum teh, makan kue lalu kemudian tidur. 在阳台上的呢，他们参与讨论，然后喝茶、吃蛋糕、去睡觉。 Tetapi orang yang di jalan ini berdiskusi lalu mereka harus menghadapi secara nyata kesulitan itu. 但是在路上的人参与讨论之后，他们就必须面对这些事实。 Bertumbuh mengenal Tuhan artinya bukan hanya bertumbuh dalam pengetahuan kita tentang siapa Tuhan itu. 对我们的主基督的认识，不单意味着在理性知识上有长进， Tetapi bertumbuh di dalam perjalanan hidup kita makin mengenal Tuhan lagi. 但也意味着我们在人生的旅途中不停地经历他、认识他。 Paulus mengatakan dalam Filipi pasal yang keempat, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 保罗在这个腓立比书第4章告诉我们，他如何在基督里能够承受一切的事。 Kita sudah mengerti ayat ini dari dulu. 这些经文我们早就知道。 Segala perkara berarti urusan apa saja kalau Tuhan beri kekuatan kita bisa tanggung. 凡事只要是主赐给我们力量，我们就都能承担。 Paulus suka pakai istilah-istilah yang saya sebut sebagai encyclopedic word. 保罗常常用的一些词呢，在我看来就如同百科全书一样。 Segala perkara, segala sesuatu, segala hal. 比如说凡事，他用“凡”这个字，很常出现。 Semua itu diringkas menjadi 2 atau 3 kata.
他常常就用凡事这两个字来表达很多事情。 Segala perkara itu berarti banyak hal yang tidak bisa dicatat, pokoknya diringkas menjadi 2 kata saja. 凡事意味着有许多的事情记载不完，所以只用凡事两个字总结。 Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 凡事我都能因为赐力量的他所赐给我的力量而承担。 Ini ayat yang sangat luar biasa. 这是非常美好的一节经文。 Tapi kita harus terus bertumbuh di dalam mengenal Allah yang memberi kekuatan kepada kita. 但是我们必须不停的对这个赐给我们力量的上帝不停的有长进。 Waktu kita mengalami satu kesulitan, kita berkata, betul Tuhan memberi kekuatan kepada saya. 当我们在经历困难的时候，我们就必须意识到，这是上帝在给我力量面对。 Waktu kesulitan yang lain lagi datang, kita mengalami lagi dan kita bertumbuh mengenal Allah yang memberi kekuatan kepada kita. 当我们经历另外一个困难的时候，我们也就因此同样的成长，我们也因此更加认识那赐给我们力量的上帝。 Itu yang Paulus maksudkan dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. 这就是保罗在腓立比书3章10节的意思。 Dia ingin terus mengenal Tuhan. 他愿意更加认识基督。 Dia sudah banyak doktrin dalam pikiran dia. 他的脑里已经有很多的教义， Tapi doktrin itu harus dia alami dalam hidup dia. 但是这些教义必须在生命中付诸实践。 Itu yang membedakan hamba-hamba Tuhan yang senior seperti Patong dengan kita hamba-hamba Tuhan yang masih muda. 这就是资深的这些上帝的仆人，如唐崇荣牧师一般的，和我们这些相对资前的牧师的区别。 Kadang-kadang orang-orang yang lebih tua mendengar anak-anak muda berkhotbah rasa gampang ya dia ngomong. 很多时候呢，这个年老的资深的牧师听一些年轻的牧师在台上讲道的时候，就觉得他们讲得太容易了。 Kalau dia jalani sendiri belum tentu dia bisa bertahan. 要是这些年轻的牧师自己经历的话，未必能熬得过去。 Itu sebabnya salah satu ciri khas daripada hamba Tuhan yang baru lulus sekolah teologi, 因此，刚刚从神学院毕业的牧师传道人们一般有一个特点， khotbahnya cepat banget 他们所讲的道相当的快， karena belum mengalami anak sakit. 因为他们还没有经历所谓的儿女病痛。 Nanti kalau anak sakit perut dan mencret, kecepatan khotbah berkurang 30%. 当儿女这个腹泻的时候呢，他们因此心痛，然后讲道的速度减少了30%。 Nanti kalau anak mau meninggal, kecepatan khotbah berkurang lagi. 要是儿女离开世界的话，他们讲道的速度又会减慢。 Itu adalah belajar mengenal Tuhan di dalam perjalanan hidup. 这意味着在我们人生的旅途中，借着苦难，更多的认识基督。 Secara doktrin kita sudah tahu siapa Tuhan itu, 我们在教义上知道我们所信的上帝是谁， tapi kita harus berambisi terus mengenal Tuhan sampai kita dipanggil Tuhan. 但是我们应当不停的拥有学习的抱负，直到我们与基督见面的那一天。 Inilah 4 ambisi dari Rasul Paulus. 以上就是保罗的4个抱负。 Ambisi yang pertama adalah dia ingin terus menyenangkan Tuhan. 第一，他渴望不停的讨神喜悦； Ambisi yang kedua adalah dia ingin terus setia menyelesaikan tugas sampai akhir. 第二，他也渴望一直忠心服侍到底； Ambisi yang ketiga adalah terus memikirkan dan memberitakan salib Kristus. 第三，他不停的要纪念并传讲基督的十字架； Dan ambisi yang keempat adalah dia ingin terus mengenal Tuhan. 第四，他要不停的渴望的越来越认识基督。 Mungkin ada lagi ambisi lain yang saya belum ketemu dari Rasul Paulus. 我个人或许还有一些保罗的抱负是我还没有发现的。 Tetapi hampir 30 tahun menjadi hamba Tuhan, saya membaca Rasul Paulus, inilah yang saya temukan ambisi-ambisi dia. 但是我个人做了牧师将近30年，这是我个人可以总结出的保罗的4个抱负。 Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk belajar memiliki ambisi seperti ini. 愿主赐给我们力量，让我们也同样可以拥有这些抱负。 Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. 邀请弟兄姊妹一同起立， Pendeta Budiman Tia akan memimpin kita dalam doa meresponi firman Tuhan. 有请陈伟牧师带领我们做回应信息的祷告。 Kami bersyukur untuk firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. 主啊，我们为我们今天所听所思想的道而感谢你。 Bagaimana seorang yang Tuhan pakai, Rasul Paulus, untuk boleh berjuang dalam kerajaan Allah. 我们也听见了你的仆人使徒保罗如何被你在你的国度里所使用。 Ambisi yang jujur dan murni di hadapan Tuhan selayaknya juga menjadi komitmen dan juga teladan orang-orang percaya. 他在你主面前的纯全可喜悦的抱负，也同样成为我们许多的信徒的榜样。 Senantiasa untuk mencari perkenanan Allah dalam hidupnya. 他不停的一生中寻求神的喜悦， Boleh bekerja dengan setia sampai kepada garis akhir. 他也不停的忠心到底，一直到生命的终点线。
dan juga fokus pelayanan dan pemberitaannya adalah salib Kristus. 以及他所传的都聚焦于基督的十字架， Dan tidak henti-hentinya untuk terus mencari wajah Tuhan, mengenal siapa Kristus. 同时也不停地寻求上帝的面，渴望认识基督。 Tolong kami, setelah kami mendengar, kami juga boleh belajar seperti Paulus. 求主帮助我们，听了这些信息后，我们也渴望像使徒保罗一样， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。